Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 24 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Mesyuarat Khas Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memutuskan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk kerajaan perpaduan. Setiausaha Agungnya Dato' Seri Ahmad Mazlan berkata ketetapan itu dicapai dalam mesyuarat yang dipengerusikan Presiden Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam. Katanya MKT 11 suara memutuskan untuk menyokong titah yang di-Pertuan Agong supaya Barisan Nasional BN menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bukan diterajui Perikatan Nasional PN. Ia bagi memastikan sebuah kerajaan yang stabil dan makmur dapat dibentuk. Mereka juga bersetuju semua wakil-wakil parti yang memenangi kursi parlimen pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 mematuhi dan menerima sebarang bentuk kerajaan perpaduan atau lalai bentuk kerajaan yang bakal diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda. Dalam pada itu, Dato' Seri Ahmad berkata UMNO turut tidak mengusulkan cadangan agar Presidennya Dato' Seri Ahmad Zahid untuk meletakkan jawatan. Sebaliknya, MKT akan terus memperkukuhkan sokongan terhadap Dato' Seri Ahmad Zahid untuk terus kekal menerajui sebagai pengerusi BN dan Presiden UMNO. Beliau turut memaklumkan mesyuarat yang berlangsung selama lebih 5 jam itu turut memutuskan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2022 akan diadakan pada 21 hingga 24 Disember depan. Dalam pada itu, Bendahari Agung BN Dato' Seri Hishamuddin Hussein menafikan dakwaan Perikatan Nasional PM menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada beliau bagi membentuk kerajaan perpaduan. Menerusi catatan di Facebooknya, beliau berkata pihaknya tidak terbabit dalam sebarang perundingan sama ada dengan PM maupun Pakatan Harapan PH. Tegas beliau pihaknya sedia mengambil tindakan perundangan ke atas sebuah portal media tempatan yang menyiarkan dakwaan itu jika agensi berita berkenaan tidak menarik balik artikel itu serta-merta. Terdahulu, portal media terbabit melaporkan PN didakwa menawarkan BN jawatan Perdana Menteri ke-10 jika kedua-dua gabungan itu berjaya membentuk kerajaan perpaduan. Berdasarkan laporan itu, Majlis Tertinggi BN akan berbincang sama ada menerima tawaran PN atau PH bagi membentuk kerajaan baru. Kepimpinan 3 parti komponen Barisan Nasional BN mengemukakan ketetapan undi tidak percaya terhadap pengerusi Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia dikemukakan Presiden MCA Dato' Seri Wee Ka Siong, Presiden MIC Tan Sri SA Vineswaran dan Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Dato' Arthur Joseph Kurup menerusi sepucuk surat semalam. Menerusi surat berkenaan, undi tidak percaya terhadap Dato' Seri Ahmad Zahid dibuat susulan tindakannya yang didakwa mengkhianati keputusan dicapai menerusi mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Katanya mesyuarat berkenaan menetapkan pendirian BN yang berkecuali dan tidak menyokong mana-mana pihak bagi menubuhkan kerajaan persekutuan. Di dalam surat itu menyatakan sebanyak 10 akuan bersumpah SD dihantar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah ditarik balik setelah keputusan Dewan Tertinggi BN dibuat. Bagaimanapun, pengerusi UMNO telah menghantar surat itu kepada Istana Negara tengah hari semalam. Surat berkenaan menyatakan sokongan 30 ahli Parlimen BN menyokong Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan ia jelas mengkhianati BN. Pada masa sama telah menyembah maklum keputusan salah kepada Yang di-Pertuan Agong dan dianggap sebagai perbuatan menderhaka kepada Raja. Surat ditandatangani ketiga-tiga pemimpin itu antara lain meminta Dato' Seri Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berundur secara terhormat serta-merta dan digantikan Timbalan Pengerusi Dato' Seri Mohamad Hassan. Perkara itu sudah diusulkan Presiden MIC dalam mesyuarat semalam tetapi perjalanan mesyuarat terganggu apabila pengerusi membenarkan ahli Parlimen BN memasuki bilik mesyuarat walaupun mesyuarat Dewan Tertinggi BN belum selesai. Pihaknya akan memanggil mesyuarat Majlis Tertinggi BN untuk mengambil tindakan tata tertib sekiranya pengerusi enggan berundur secara terhormat pada hari ini. Bagaimanapun, Timbalan Presiden MIC Dato' Seri M. Saravanan dan Setiausaha Agung MCA Dato' Chong Si Woon mengesahkan surat berkenaan namun enggan mengulas lanjut.
Dalam pada itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, menjadi sebahagian kerajaan perpaduan tidak bermakna perlu menjual prinsip dan dasar sebuah parti. Sebaliknya, dengan keputusan yang dibuat, kedua-duanya boleh bersetuju dengan manifesto bersama. Melalui ucapan di Twitternya, Ahli Parlimen Pengarang itu menjelaskan setiap parti masih boleh meneruskan janji yang dibuat bagi memastikan pengundi tidak tertipu. Katanya pembentukan kerajaan yang merangkumi parti dan gabungan berbeza boleh dilihat sebagai gabungan besar gabungan pasca PRU15 menyentuh mengenai penyelesaian kemeluk Parlimen yang tergantung. Beliau berkata terdapat beberapa varian perpaduan politik lain, antaranya kerajaan majoriti kuat dengan pembangkang bertanggungjawab atau kerajaan minoriti. Presiden PAS yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Abdul Hadi Awang menerusi ucapan Twitternya hari ini meminta supaya penyokong parti itu untuk kekal tenang. Katanya ketika ini pemimpin parti sedang mengusahakan sesuatu. Beliau yang juga Ahli Parlimen Marang berkata pada masa sekarang pihaknya masih di hadapan. Dalam ucapan itu, beliau menitipkan doa supaya negara ini terpelihara. Kenyataan itu dikatakan merujuk kepada usaha pemilihan Perdana Menteri ke-10 yang mana dilaporkan ketika ini PH dijangka membentuk kerajaan perpaduan dengan sokongan BN. Berita seterusnya. Proses penamaan calon bagi kursi Parlimen Padang Serai Kedah dan Dewan Undangan Negeri Don Tioman Pahang sempena Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 diadakan semula pada hari ini. PRU15 di kedua-dua kawasan itu ditangguhkan berikutan kematian calon yang telah disahkan bertanding sebelum ini, iaitu M. Karupaya dari Pakatan Harapan PH bagi Parlimen Padang Serai dan Muhammad Yunus Ramli mewakili Perikatan Nasional PN untuk Don Tioman. Calon sah dinamakan bagi kedua-dua kerusi berkenaan pada 5 November lalu turut dikehendaki hadir ke pusat penamaan calon untuk tujuan cabutan undi bagi menentukan giliran pada kertas undi. Manakala calon baru pula boleh menyerahkan kertas penamaan calon kepada pegawai pengurus pilihan raya mengikut tempoh ditetapkan. Bakal calon bagi Parlimen Padang Serai boleh menyerahkan kertas penamaan calon mulai jam 9 hingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di Dewan Kompleks Sukan Kulim High Tech bagi Don Tioman pula adalah di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompin. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pada 7 Disember depan dan pengundian awal 3 Disember dengan tempoh berkempen selama 13 hari hingga jam 11.59 malam 6 Disember bermula selepas pengisytiharan calon yang bertanding. Karupaya 69 meninggal dunia pada 16 November lalu dipercayai akibat serangan jantung dan komplikasi kesihatan. Manakala Muhammad Yunus 61 pula disahkan meninggal dunia beberapa jam sebelum proses pengundian bermula pada Sabtu lalu. Karupaya sepatutnya menghadapi saingan 6 penjuru menentang 5 lagi calon iaitu Hamzah Abdul Rahman, Pejuang, Dato' Sri Varaj, BN, Muhammad Bakri Hashim, Warisan, Dato' Azman Nasaruddin, PN dan Siranada Rao bebas pada PRU15. Manakala bagi Don Tioman pula sepatutnya menyaksikan pertemuan 5 penjuru antara Muhammad Yunus dengan Sulaiman Bakar bebas, Osman A. Bakar Pejuang, Muhammad Fazil, Muhammad Ramli PH dan Dato' Sri Muhammad Johari Hussein BN. Mahkamah Session Kuala Lumpur telah mengarahkan pengasas rumah bonda Siti Bainun untuk membela diri atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja sindrom Down Bella. Hakim Izraeli Zam Sanusi ketika membacakan keputusan di akhir kes pendakwaan pada jam 10.20 pagi ini telah memutuskan pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Terdahulu, Siti Bainun 30 yang memakai baju kurung hitam dan tudung merah jambu hadir di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur jam 8.57 pagi. Pada 28 Oktober lalu, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 22 saksi pada pembicaraan kes itu yang bermula 30 Mac lalu. Selain Bella, saksi lain termasuk bekas penghuni rumah bonda iaitu Yasmin Nahar Mahmud,
pakar psikiatrik Dr. Wan Ashikin Wan Azlan, pembantu pengurus syarikat swasta Zurianti Sudin dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Terdahulu, Siti Bainun mengaku tidak bersalah mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Dia didakwa mengikut Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.